Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ni diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu sambung perbincangan tafsir ijmali kita berkenaan surah Ali Imran. Alhamdulillah, langit pun cerah hari ni. Selalu kelam. Ini cerah langit, alhamdulillah. Dan pada kali terakhir pertemuan kita habis sehingga ayat 101, kan? Sehingga ayat 101 daripada surah Ali Imran, iaitu berkenaan dengan ahli kitab, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kamu menjadi kafir walhal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan kepada kamu dan rasulnya pun ya, dekat sikit dia bunyi, dia bunyi. Okey pula. Oh, dia kena tuan imam mai tau. Tadi dia bunyi mai tuan imam senyap tu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagaimana kamu iaitu Bani Israel ataupun ahli kitab menjadi kafir sedangkan Nabi SAW berada di kalangan mereka dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pun dibacakan pada mereka oleh baginda Nabi SAW. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak sempat nak dengar bacaan sahabat radhiyallahu anhum, dan juga terutamanya kita tak sempat nak dengar bacaan Al-Quran Nabi SAW. Kita lahir 1400 tahun lewat sangat. Okey, bacaan mereka ni, kalau bacaan sahabat tu Nabi SAW sebut Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi SAW sifatkan dia punya bacaan tu sebagai salah satu daripada serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ni, dia punya mukjizat dia apa? Bila dia lagukan Zabur tu, burung-burung dan juga gunung ganang akan ikut sama dia membaca. Maksudnya dia punya mukjizat ialah kemerduan dia punya bacaan dia tu. Kata Nabi SAW, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an merupakan salah satunya seruling Nabi Daud alaihi salam. Allahu akbar. Begitu juga kalau kita tengok Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bacaannya malaikat turun dengar dia punya bacaan dia. Punya bagus bacaan dia. Dan tu semua kemuncaknya adalah bacaan Nabi SAW, sehingga kan sahabat ni solat belakang Nabi ni tak terasa dia punya panjang dia. Ada satu ketika baginda Nabi SAW solat maghrib membacakan seluruh surah Qaf, panjang tu, bukan pendek-pendek tu. Tapi kita kata tak ada pun sahabat duk ngeluh sakit ke apa, tak ada. Disebabkan asyik kita dengar bacaan tu. Ahli kitab ni dan juga orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka sempat dengar perkara ni. Mereka sempat dengar bacaan Quran sahabat, mereka sempat dengar bacaan Quran Nabi SAW, bahkan mereka sempat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana wahyu tu turun pada Nabi SAW. Turun secara live depan mata mereka. Yalah, tak nampaklah Jibril turun bawa Quran tu, dah lah. Tapi nampak dengan wajah Nabi berpeluhnya, dengan Nabi terdiamnya, disampaikan, dibacakan Quran kepada mereka oleh baginda SAW sendiri. Okay, jadi dalam keadaan macam tu pun mereka ni boleh kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh kufur pada Nabi SAW. Sebab tu soalan Allah tu bukan soalan minta jawapan, tapi soalan macam perli. Kaifa takfuru? Bagaimana kamu boleh kafir? Macam tak masuk akal, kata kan. Sedangkan Nabi berjalan di kalangan mereka. Masya Allah. Baik, kemudian ini kita sambung ayat yang ke 102 tu. Yang ni saya ingat dulu, hari tu saya ada pernah sebut sikit itu, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iaitu takwa ni maksud dia apa? Takwa ni maksudnya kita menjalani semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat, kita buat. Allah wajibkan kita buat, yang Allah sunatkan kita perbanyakkan juga. Sebab di atas dasar kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala suka perbuatan tu, maka kita perbanyakkan. Okey. Kemudian perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita jauhi sungguh-sungguh. Tak ada acah-acah, memang jauhi sungguh-sungguh, memang tak buat sungguh.
Begitu juga dengan makruhat, perkara-perkara yang dimakruhkan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita jauhi juga. Seboleh-bolehnya kalau jauhilah. Di atas dasar kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka kalau kita tinggalkan, walaupun tidak berdosa kalau dilakukan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita semua, minta daripada sahabat radhiyallahu anhum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud dia? Maknanya semua arahan suruhan Allah memang tak pernah tertinggal langsung. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, susah. Ataupun kita kata semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup kita memang tak pernah tersilap langkah langsung, memang tak pernah terbuat langsung. Barangkali kadang-kadang bukan di atas dasar niat nak buat dosa tu, kadang-kadang tak sedar, barangkali kadang-kadang kita kata hilang kawalan, kadang-kadang terlanjur bukan dengan niat hak ni dosa, tapi saya memang macam mana pun saya nak langgar juga arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali taklah sampai ke tahap tu, tapi terlanjur ataupun tersilap. Jadi perkara ni boleh tak seorang manusia dia mengikuti disiplin syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tanpa sebarang kesilapan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nama pun manusia. Apa kata Nabi SAW? Laisal insan biduni nisyan. Tidaklah yang dinamakan insan melainkan jikalau dia tidak ada sifat terlupa. Kita ni memang terlupa. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maksud haqqa tuqatih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia ni kalau sampai kepada kita riwayat penafsiran dia berkenaan Quran, insya-Allah kita kata kalau yang sebutan dia tu sahih daripada dia, hak tu memang kita ambil. Memang kita tak banyak pusing, tak banyak cakap. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ni dia sahabat besar. Dan dia orang gelar dia sebagai adik Nabi SAW. Sebab dia punya akhlak dia, balahan cara dia berjalan tu pun sahabat kata kalau tengok macam Nabi SAW. Tidak ada sahabat yang lebih menyerupai Nabi lebih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan dia ni kepakaran dia salah satunya, banyaklah tapi salah satunya adalah Al-Quran. Sehingga kan dia pernah sebut ke anak murid dia kata kalau kamu sebut mana-mana ayat daripada Al-Quran, aku akan boleh beritahu kamu bila ayat tu diturunkan, kenapa diturunkan, kepada siapa diturunkan. Ambillah mana-mana ayat Quran. Masya Allah, alim faqih. Okey, jadi dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bila dia beri penafsiran Quran ni, kita memang ambil lah. Cuma syarat dia kena sahih daripada dia. Saya lagi kan ada orang bohong guna nama Ibnu Mas'ud, tu jangan, tak boleh. Okey, dia apa dia kata sini haqqa tuqatih, maksudnya apa? Allah hendaklah ditaati, jangan dimaksiati. Dia hendaklah diingati, jangan dilupakan. Dan nikmatnya hendaklah disyukuri, jangan dikufurkan, jangan dikufiri. Para mufassirin berkata ketika ayat ni diturunkan, para sahabat merasa gelisah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang mampu bersikap sedemikian? Maknanya tak pernah silap langsung. Bukan saja tak pernah silap, dalam keadaan yang tak mampu pun ketaatan pada Allah tu tidak berubah. Sebagai contohnya, barangkali keadaan sakit, tak boleh nak berdiri, ataupun lutut tak boleh nak bengkok untuk sujud, umpamanya kita tak boleh lipat untuk sujud, buat juga. Sebab tu ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mampu macam tu. Dengan keadaan sehat kita kata tak mampu untuk berdiri, tak mampu untuk solat dalam keadaan biasa, teruskan juga, paksa diri juga. Ada orang nak mampu buat macam tu. Dalam keadaan sakit pula, memang sakit perut, dengan keadaan tak larat, tak mampu, food poisoning dan sebagainya, kata mampu tak berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mampu tak mampu bagi mampu juga. Ada orang larat buat macam tu kan? Tak ada. Okey, jadi di situ sahabat radhiyallahu anhum mereka faham batasan kemanusiaan tu. Jadi mereka tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang mampu bersikap sedemikian? Maknanya tak pernah tertinggal, tak pernah tersilap, tak pernah ada guna rukhsah langsung, memang semutlak-mutlak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah ayat daripada surah At-Taghabun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya ada pernah sentuh, saya ingat 2 minggu lepas, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kamu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, syuhah ni kedekut, bakhil. Dan mufassirin terutamanya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata bakhil ni tidak semestinya dari sudut wang. Dia kata tidak semestinya dari sudut wang,
Barangkali dari sudut waktu, ada apa ni, orang minta tolong kat kita, sahabat kita minta tolong, kita dengan kelapangan, tapi kok kita tak mau bantu, kita kata apa, aku terus sibuk, tak boleh bantu. Bakhil kok, kata At-Tabari. Ataupun bakhil barangkali dari sudut ilmu, orang tanya soalan umpamanya kan, tanya, kita tahu jawapan tu, kalau tak tahu tak apa, malahan kalau tak tahu lebih baik abang tak tahu, jangan mana-mana tu. Kita tahu jawapan tu tapi malas nak jawab. Lalu kata apa, saya tak tahu benda ni, pergi tanya orang lain, ataupun apa ni, benda ni saya tak ada nak jawab dan sebagainya. Waktu bakhil juga, bakhil dari sudut ilmu. Okey, maka kata Ibn Jarir At-Tabari, sifat bakhil ni merupakan sebahagian sikap ataupun sifat yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bakhil, dia dipanggil bakhil. Kemudian kata Muqatil, seorang mufassir zaman tabi'in, dia kata tidak ada di dalam surah Ali Imran ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain ayat ini. Okey, maksudnya ayat 102 tu kata Muqatil dimansuhkan dengan ayat 16 surah At-Taghabun. Tu maksud dia. Okey, sebab pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala kata bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya memang tak boleh nak ada tersilap, tak boleh tak larat, tak boleh tak apa, memang kena buat sebiji macam yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kemudian Allah mansuhkan dengan ayat 16 daripada surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kadar kesanggupan kamu. Okey, dan ayat ni pun jangan salah faham. Saya ingat 2 minggu lepas dia juga saya sebut, yang ni kata Ibnu Abbas maksudnya rukhsah. Okey, kalau kita tadi saya sebut solat dalam keadaan berdiri, ada hari tak larat, barangkali demam panas umpamanya, Nabi SAW di penghujung hayat dia tak mampu nak berdiri. Malahan kalau dia nak berdiri pun, Ali radhiyallahu an yang akan papah dia masuk dalam masjid, dia akan solat dalam keadaan duduk, tak larat nak apa, tak larat nak berdiri kan. Ini kata Ibnu Abbas, itu maksud dia, bertakwa pada Allah dengan kadar yang kamu sanggup. Maknanya kalau mampu keadaan solat biasa, solat biasa. Kalau mampu berpuasa seperti biasa, berpuasa seperti biasa. Tetapi kalau ada keuzuran, umpamanya sakit dan sebagainya, maka boleh menggantikan puasa tu pada hari lain, dengan kadar yang kita mampu. Kalau orang yang memang disahkan tak boleh puasa, Ustaz, ada juga orang macam tu kan. Antaranya yang selalu saya diberitahu, orang kalau dah kena dia punya stage sakit jantung dia tu dah agak ke depan sikit, yang mana dia tak boleh tinggal ubat sakit jantung dia tu. Kalau tinggal ubat sakit jantung itu, dia puasa, dia tinggal ubat sakit jantung itu, jadi apa? Dia boleh meninggal dunia terus. Kalau macam tu, kalau ada doktor pakar Muslim yang beritahu, kata tuan, ubat ni tuan kena makan setiap 5 jam, tak boleh nak tinggal kan? Kalau tinggal sakit jantung tu jadi balik, dia boleh jadi bahaya kat diri sendiri, boleh meninggal dunia. Maka keadaan tu boleh dia membayar fidyah saja, rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sebab tu kata Ibnu Abbas, ayat ni bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kamu mampu, bukan maksudnya kita pilih-pilih mana kita nak buat, mana kita tak buat. Jangan macam tu. Barangkali solat 5 waktu, kata ustaz, daripada 5 waktu ni saya solat zuhur dengan asar je. Mana 3 lagi? Mana subuh, maghrib dengan isyak? Waktu saya tak larat buat lah. Allah kata fattaqullaha mastata'tum. Dia tak boleh macam tu. Itu silap faham. Solat macam-macam mana pun kena penuh 5 waktu. Cuma saja kalau tak mampu keadaan solat macam biasa, diizinkan solat cara orang sakit. Itu maksud dia. Okey? Baik. Jadi ayat ni kata Muqatil, dia kata surah At-Taghabun ayat 16 tu memansuhkan ayat 102 daripada surah Al-Imran. Okey, cuma soalan dia yang saya nak tanya kat sini, kenapa walaupun ayat tu Muqatil kata ayat 102 surah Al-Imran tu telah dimansuhkan dengan ayat 16 surah At-Taghabun, soalan dia kenapa ayat 102 tu masih ada lagi kat surah Al-Imran? Faham tak soalan dia? Surah dekat Al-Imran, bila kita baca surah Al-Imran tu, ada lagi dah ayat 102 ni? Ada lagi. Tapi Muqatil kata dah dimansuhkan. Jadi kalau mansuh, kenapa ada kat situ? Tu soalan dia. Okey. Saya ingat kita Ramadan lepas kita sempat ke buat ulum Quran tu? Saya tak ingat. Kita sempat tu Imam? Sempat kan? Sempat. Tapi sebab hari Sabtu saja kan, tak sempat nak sentuh banyak. Okey. Jawapan dia adalah mansuhnya ayat Quran ni ada 3 jenis. Okey, mansuhnya ayat Quran ni ada 3 jenis. Saya ingat dulu pernah sebut, tapi tak apalah, kita ulang sama-sama supaya lebih ingat insya-Allah. Yang pertama, mansuh dari sudut maknanya, tetapi ayat itu dikekalkan dalam Quran. Okey, mansuh dari sudut makna
tetapi lafaz ayat tu dikekalkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ni ya. Ayat 102 tu kalau ikut Muqatil surah Ali Imran telah pun dimansuhkan. Maksudnya Allah dah tak tuntut seberat tu daripada kita. Tetapi lafaz tu dikekalkan dalam Quran. Sebagai contohnya lagi apa? Sebagai contoh ayat la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Oh, kalau orang baca ayat ni tak tahu mansuh, syok kat dia. Dia pun berbetul-betul bergolek betul sebelum masuk solat maghrib. Dia ketang-ketung kan. Lepas tu dia dah tunggu lama barangkali lepas asar, lepas maghrib tu nak masuk solat maghrib dia rasa segar. Kita tanya, kamu ni duk togok arak pasal apa? Arak dah diharamkan. Dia kata, dok, dalam Quran kata arak tu tak boleh minum masa waktu solat saja. Jenggreng tu tak boleh macam tu. Okey, jadi ni contoh ayat yang makna dia dimansuhkan tetapi lafaz dia masih ada dalam Quran. Okey, itu jenis yang pertama. Dan yang ayat 102 surah Ali Imran ni kalau betul lah dimansuhkan sebagaimana kata Muqatil, maka kita kata dia daripada jenis pertama ni, iaitu dimansuhkan dia punya makna tetapi dikekalkan dia punya lafaz dia. Okey, yang kedua, dimansuhkan lafaznya dan dimansuhkan maknanya sekaligus. Dimansuhkan lafaznya dan dimansuhkan maknanya sekaligus. Mana ayat tu dalam Quran, Ustaz? Dah dimansuhkan, sebab tu tak ada terus. Maknanya dia punya lafaz tak ada, dia punya makna pun dua-dua dah dibuang daripada Al-Quran, telah dimansuhkan, dah tak ada dah kata. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh ayat berkenaan sahabat yang terlibat dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah. Okey, Bi'rul Ma'unah terjadi pada tahun 4 Hijrah. Saya dalam kelas sirah apa saya lupa, saya tak ingat saya pernah cerita tak pasal ni. Bi'rul Ma'unah, peristiwa ni terjadi pada tahun 4 Hijrah. Yang mana setahun sebelum tu, pada tahun 3 Hijrah kan terjadi perang apa? Perang 3 Hijrah terjadi perang apa, tuan-tuan? Perang Uhud. Okey, perang Uhud baru terjadi pada tahun 3 Hijrah. Kemudian lanjutan daripada perang Uhud tu kan kita tahu kan Nabi SAW dengan para sahabat kalah waktu perang Uhud. Malahan kehilangan besar, banyak ulama, banyak kita kata tokoh-tokoh utama yang gugur syahid masa perang Uhud. Di antaranya Abdullah Al-Hakam, ayah Jabir radhiyallahu an. Begitu juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Begitu juga dengan Mis'ab bin Umair. Baru semalam ada saya sebut berkenaan Mis'ab bin Umair. Mis'ab bin Umair ni dialah orang yang Nabi SAW utuskan ke Madinah ataupun ke Yasrib masa tu setelah daripada perjanjian Aqabah yang pertama. Dan dialah yang berjaya mengislamkan seluruh Aus dan Khazraj. Besar dia punya pahala dia, Mis'ab bin Umair. Jadi bila kehilangan daripada perang Uhud, itu bukan satu kehilangan yang kecil-kecil, tuan-tuan. Ini kita kata satu tokoh, satu pendakwah yang legendary, kita kata meninggal dunia, gugur syahid pada perang Uhud. Jadi lanjutan daripada tu, pada tahun 4 Hijrah ada seorang wakil delegasi daripada Najdi. Najdi ni satu tempat di Madinah. Dia datang pada Nabi SAW, kemudian Nabi dakwahkan Islam pada dia. Okey, Nabi ajak dia masuk Islam, dakwahkan, kemudian dia tidak menolak dakwah Nabi SAW, dan dalam masa yang sama dia tidak menerima. Cuma dia minta daripada Nabi SAW, dia kata, boleh tak kamu hantar 70 orang sahabat untuk datang ke tempat saya di Najdi dan berdakwah Islam di sana. Dia kata minta hantar 70 orang yang memang para pendakwah, yang memang hebat lah, fasih dengan Quran, hafal Quran, dakwahnya pun hebat dan sebagainya. Nabi SAW pada asalnya Nabi berat hati. Sebab Nabi kata apa? Nanti kan kalau aku hantar, adalah Nabi masih terasa kehilangan masa perang Uhud tu. Nabi SAW kata, nanti kan saya hantar, kamu buat zalim pada mereka ni. Lalu dia kata, tak, dia kata, saya jamin mereka dengan nyawa saya sendiri, mereka memang takkan kena apa-apa. Lalu Nabi SAW utuskan 70 sahabat yang fasih, yang maksudnya hafal Quran, fasih dalam berdakwah, memang pendakwah sungguh lah. Dan mereka ni punya hebatnya, sepanjang perjalanan tu mereka beli barang-barang yang mereka dapat jumpa tengah perjalanan, ada pasar dan sebagainya. Mereka beli barang dan mereka infakkan kepada orang miskin sepanjang laluan mereka. Masya Allah, sahabat sifat dia. Lalu sehinggalah mereka nak sampai di Najdi itu pada satu perigi yang bernama Bi'rul Ma'unah. Nama perigi itu, mereka pula pergi tak bawa senjata apa, sebab dia bukan nak pergi berperang, dia nak pergi berdakwah, nak menyampaikan dakwah Islam pada penduduk Najdi. Lalu mereka duduk di Bi'rul Ma'unah. Ketika tu penduduk Najdi berpakat, yang paling besar paling alian dia Bani Ghatafan lah.
Mereka berpakat untuk serang 70 orang yang tidak bersenjata ni. Dibunuh habis licin, tak ada tinggal siapa. 70 orang gugur syahid dalam masa satu hari. 70 orang pendakwah daripada kalangan sahabat yang semuanya hufaz Al-Quran. Perkara ni, nama suku tu apa? Ra'il dan Zakwan. Nama suku tu Ra'il dengan Zakwan. Lalu mereka inilah yang didoakan oleh Nabi SAW dalam qunut nazilah dia. Okey, jadi bila Nabi doakan, ya Allah hancurkanlah Ra'il dengan Zakwan ni, turun ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, Allah sampaikan kiriman salam mereka 70 orang ni. Allahu akbar. Allah sampaikan salam pada mereka. Allah kata mereka sampaikan salam pada kamu, dan mereka kata jangan bersedih. Kami sini duduk kat sini punya seronok dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami nantikan kamu semua pun datang join kami kat sini. Kami dapat kenikmatan yang sangat-sangat banyak. Okey, jadi ayat ni pada asalnya ada dalam Quran. Kemudiannya kata Anas bin Malik radhiyallahu an, lafaz ayat ni telah pun dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau ayat ni dalam Quran kita tengok memang dah tak ada lah, kita kata kan. Okey, jadi dimansuhkan dia punya lafaz dengan dimansuhkan dia punya makna dia. Apa lagi contoh? Satu lagi contoh berkenaan dengan susuan. Okey, dia di antara soalan yang kita yang bukan kita lah, soalan yang diperbincangkan oleh ulama-ulama fiqh, berapa kali seorang bayi itu disusukan, berapa kali kenyang dia jatuh sebagai anak susuan. Yang ni memang khilaf. Tetapi yang masyhurnya, pandangan yang masyhur adalah 5 kali. Sebab daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata pada asalnya susuan ni, pada asalnya kata Aisyah radhiyallahu anha adalah 10 kali. Kemudian ayat berkenaan 10 kali itu telah dimansuhkan dengan ayat 5 kali. Dan setelah wafatnya Nabi SAW, orang-orang masih lagi membaca ayat yang 10 kali baru jatuh susuan tu. Kata Mana Al-Qattan, dia kata setakat Aisyah cakap tu waktu dia hidup tu, masa tu Nabi baru lepas wafat. Kalau kita tengok dalam Quran, jumlah susuan tu 10 kali ke 5 kali ke, dua-dua telah dimansuhkan. Tak ada. Ada tak ayat dalam Quran yang cerita 5 kali susuan baru jatuh anak susuan kan? Tak ada. Sebab kata Mana Al-Qattan, ayat itu telah dimansuhkan dia punya lafaz dia, dah tak ada lagi dah daripada dalam Quran. Okey, dari sudut makna dia itu masih khilaf. Kalau ikut mazhab Imam Bukhari, dia kata sekali menyusu kenyang pun jatuh nasak dah, dia apa? Okey, adalah dia punya dalil-dalil, waktu saya tak sempat nak bincang lah. Ala kulli hal, nak kata jenis yang kedua telah dimansuhkan lafaznya dan dimansuhkan juga dia punya hukum dia. Okey, jadi ayat ni memang kita kata dari segi hukum tak amal dah sekarang, dari sudut lafaz pun tak ada dah dalam Quran sekarang. Kita dapat tahu ayat apa pun kalau ada hadis sampai kat kita, wallahu alam. Jenis ketiga apa dia? Rasa boleh agak tak? Yang pertama, dimansuhkan dia punya makna dia tetapi dikekalkan lafaz dia, macam contoh ayat ni. Yang kedua, dimansuhkan lafaznya dan dimansuhkan hukumnya bersama, yang macam saya sebut tadi. Yang ketiga, rasa boleh agak tak? Dimansuhkan lafaznya tetapi dikekalkan hukumnya. Okey, dimansuhkan lafaznya tetapi dikekalkan hukum dia. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia kata dalam bab ni setakat hak yang masyhurnya yang dia tahu adalah ayat berkenaan perintah untuk rejam bagi kesalahan zina. Okey, pada asalnya dulu ada dalam surah Al-Ahzab. Ada dalam surah Al-Ahzab dia kata. Tetapi kemudiannya telah dimansuhkan dia punya lafaz tetapi dikekalkan hukum dia. Maksudnya apa? Dia punya sebutan dalam Quran dah tak sebut dah, tetapi kita kata dia punya hukum dia masih diteruskan oleh Nabi SAW, diteruskan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar radhiyallahu an, dan sebegitulah sekalian khulafa ar-rasyidin semuanya merejam kesalahan zina. Okey, jadi kalau orang tanya ayat zina dalam Quran tak ada sebut pun, betul, dulu pernah sebut, tetapi dimansuhkan lafaz dia tetapi dikekalkan hukum dia. Maknanya hukum dia masih berjalan sampai sekarang lah, tak berubah lah. Okey, cuma dia punya lafaz itu Allah Subhanahu Wa Taala telah bawa dari Quran, telah bawa keluar daripada Quran. Okey, ada pun berkenaan dengan mansuh ayat-ayat Quran ni, satu poin yang paling penting lepas kita dah tengok jenis-jenis itu. Siapa yang mansuhkan ayat Quran tu? Itu soalan dia.
Okey, siapa yang buat keputusan okey ayat ni dia punya lafaz ni kita bawa keluar. Ayat ni walaupun hukum dia walaupun dia punya hukum telah dimansuhkan, tapi kita kekalkan. Macam contoh surah Ali Imran ayat 102 ni. Siapa yang orang kata mempunyai authority untuk cakap, untuk sebut macam tu? Jawabnya satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, pemansuhan Al-Quran bukan daripada ijtihad Nabi, bukan daripada ijtihad sahabat. Tuan-tuan kena jelas tu. Sebab tu selalu kalau budak-budak pelajar-pelajar, selalu saya tanya siapa yang susun Quran, mereka selalu jawab Osman Al-Affan. Salah tuan-tuan, Osman tak susun Quran. Okey, sahabat tidak menyusun Quran. Itu cerita dia. Sahabat cuma meletakkan setiap ayat dan sahabat dan surah tu mengikut susunan yang dibacakan oleh Nabi SAW. Itu saja. Okey, apa buktinya Ustaz? Dalilnya Osman Al-Affan radhiyallahu an pernah ditanya, kenapa kamu letakkan ayat sekian-sekian pada surah sekian-sekian? Maksudnya orang tanya dia, kok-kok lah dia hak ijtihad letak kat situ, barangkali macam tu. Lalu kata Osman Al-Affan radhiyallahu an, dia kata aku tidak mengubah satu ayat pun daripada yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maksudnya siapa yang susun ayat tu? Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam ulum Quran, penting untuk kita tahu siapa dia, orang yang terakhir dengar bacaan terakhir Nabi SAW. Maknanya dengar bacaan yang last sekali sebelum baginda wafat. Sebab itulah dia Quran yang final, betul tak? Itulah dia Quran yang ada ayat yang dah bawa keluar, ada ayat yang dimasukkan. Kita kata kena tahu siapa yang akhir sekali dengar bacaan Nabi SAW yang terakhir. Jawabnya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Sebab tu bila nak suruh kumpul Quran tu, Abu Bakar suruh Zaid bin Thabit. Sebab apa? Sebab di antaranya dia adalah orang terakhir yang dengar bacaan Nabi SAW sebanyak 2 kali sepanjang iktikaf Ramadan terakhir Nabi SAW. Okey, jadi tu kita kena jelas, Quran ni bukan disusun sahabat, bukan dimansuhkan oleh Nabi SAW, tetapi yang mempunyai hak untuk mansuh ataupun masuk ayat baru satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Okey, dia bukan daripada ijtihad Nabi dan sebagainya. Baik, kemudian kita sambung sini. Yang tu dapat bab mansuh tu. Jadi makna ayat, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu, kerana mansuh hanya akan berlaku jikalau tidak mungkin dihimpunkan. Sedangkan dalam hal ini menghimpunkan di antara dua ayat tersebut adalah mungkin, jadi menghimpunkannya lebih utama. Pada akhir ayat tersebut Allah melarang orang-orang yang beriman agar jangan mati melainkan dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Ayat ini mendorong agar setiap manusia sentiasa memelihara agamanya pada setiap saat, kerana kematian boleh datang pada bila-bila masa. Kata pengarang Dr. Abdullah dia kata ada pandangan yang kata bahawasanya ayat 16 surah At-Taghabun cuma penafsiran bagi ayat 102, bukan pemansuhan. Macam mana macam tu Ustaz? Kok yang ni memang ada khilaf lagi. Okey, dalam bab-bab mansuh ni pun masih ada dia punya khilaf dia, wallahu alam, disebabkan samalah macam dalam bab lain pun riwayat-riwayat yang sampai kat kita tu berbeza. Ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang sahih, ada juga pandangan-pandangan yang berlainan, wallahu alam. Okey, cuma cukup sekadar kita tahu adalah pandangan macam tu. Baik, kemudian kita sambung gugusan seterusnya, insyaallah masa kita ada lagi. Kata pengarang, kalau pada ayat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, lalu pada ayat berikutnya sangatlah tepat kalau Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa di antara ciri keutamaan takwa ialah berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berpecah belah serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sedemikian tuan-tuan? Sebab di antara cabaran kita ni manusia adalah untuk bersatu. Hatta parti nama bersatu pun tak bersatu. Nak kata bukan nak masuk politik tu, tapi nak kata punya payah kata. Saya parti ni saya bagi nama bersatu Ustaz, itu pun tak bersatu juga kata. Punya susah. Dan perkara ni kenapa macam tu? Yang ni memang sunnatullah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat senang bagi kita semua bersatu padu dan sebagainya, memang itu bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Allah kata kalau aku nak, kalau kami nak, kami boleh jadikan manusia ni di atas satu ummah.
Apa maksud di atas satu ummah? Maknanya tak bercerai-berai. Maknanya memang semua benda kita setuju sama sendiri, kita hidup okey saja. Perkara ni bukan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW malahan pernah minta daripada Allah, ya Allah, jangan jadikan umat aku ni berpecah belah, jadikanlah umat aku ni bersatu padu. Kata Nabi SAW, itulah doa aku yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak mau bagi macam tu. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala memang ada perbezaan di antara kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok macam mana kita nak deal dengan benda ni, macam mana kita nak guna kematangan kita supaya kita ni dalam kelainan pun ada kesatuan tu. Yang tu ujiannya. Okey, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak buat perkara ni sebagai ujian, kita kata jadi senang lah. Tak, kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala memang ada perkara macam ni. Kita tak payah pergi jauh lah. Tak payahlah kita nak pergi jauh-jauh bab politik apa, saya tak usah campur lah. Tapi kalau kita nak pergi paling dekat pun, mazhab 4 tu pun betapa banyak benda yang tak sama, tuan-tuan. Bukan saja tak sama sekarang, masa imam mereka hidup tu pun ada benda tak sama, tuan-tuan. Masa dulu Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dalam malahan dia meletakkan sebagai tanda hormat pada guru dia, dia meletakkan satu bab. Tuan-tuan kalau tengok tak silap saya jilid 7 ke jilid 8 macam tu, bergantung pada cetakan, ada satu bab panjang lebar dia bincang. Bab tu dia beri nama Mengapa Aku Menyelisihi Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Mengapa aku menyelisihi Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Maksudnya walaupun tu guru utama dia, tapi ada pandangan-pandangan Imam Malik yang dia tidak bersetuju. Yang tu biasa. Ketika dia hidup pun, Asy-Syafi'i hidup pun, anak murid dia Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ada tak setuju dengan dia? Ada. Kalau pandangan Asy-Syafi'i rahimahullah, solat sunat qabliyah maghrib dalam mazhab Syafi'i ada. Maksudnya masuk waktu maghrib tu, tuan-tuan masuk waktu maghrib tu, macam tadi kita masuk, kita solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat tu, tuan-tuan solat sunat apa? Tak tahu Ustaz, saya masuk saya pakai solat. Niat tu solat apa? kalau tak ada niat tu kira solat sunat mutlak kata kan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sunat qabliyah maghrib ada. Ada. Berdasarkan pada hadis Al-Imam Al-Bukhari, sahabat radhiyallahu anhum tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak kami solat qabliyah maghrib ni, sebelum daripada solat maghrib ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, in syi'ta, kalau kamu nak silakan. Nabi beri keizinan. Maka sebab tu pandangan Syafi'i kata ada berdasarkan hadis tadi. Tapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid dia, dipandang tak ada solat sunat qabliyah maghrib. Okey, jadi bila Asy-Syafi'i rahimahullah dia pergi merantau ke Baghdad, dia pergi ziarah Baghdad, setelah anak murid dia pun dah terkenal dalam mazhab Imam Ahmad di Baghdad. Bila dia pergi kat Baghdad, dia tak buat solat sunat qabliyah maghrib. Sebab apa? Menghormati kawasan tu yang tak ada solat sunat qabliyah maghrib. Itu cara ulama berselisih pandangan. Okey, jadi kita ni pada hari ni benda-benda macam ni banyak perlu kita, saya ingat kita perlu semak balik, kita perlu tengok balik, kita perlu promote balik, kita kena kaji balik, kita kena cuba insafi balik. Okey, sebab dalam perbezaan pandangan ni kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, banyak masanya orang tu sebut bukan tu maksud dia. Tapi bila dia dapat kat tangan musuh ni tuan-tuan, dia tak kira dah kita sebut maksud apa. Habis dia jadi isu habis semua benda. Benda ni bukannya berlaku sekali dua dalam hidup kita. Memang itulah kelaziman hidup ni kan. Okay, jadi macam mana kita nak buat benda ni supaya kita nak dapatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Kita ni nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kena fikir betul-betul lah ayat ni. Tak boleh kita cepat sangat, maksudnya nak ini nak hantukkan, itu nak hantukkan. Itu bukan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dikata kat sini maksud ayat, hendaklah kamu berpegang teguh dengan kitab Allah iaitu Al-Quran ataupun ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang dimaksudkan dengan tali Allah dalam ayat ini ialah agama Allah ataupun jalan yang lurus. Ini sebagaimana diisyaratkan oleh ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan-jalannya. Okey, sebab penafsiran hablullah tu
Yang tu pun masih ada perbincangan di kalangan mufassirin. Ada sebahagian yang kata Al-Quran, ada sebahagian yang kata hablullah tu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kita kata Quran ke sunnah Nabi ke agama Allah ke serupa. Agama Allah ambil daripada mana? Daripada Quran. Kefahaman Quran ambil daripada mana? Sunnah Nabi SAW. Sama lah. Okey. Dan di antara makna jalan yang akan membawa perpecahan dalam agama ialah munculnya mazhab-mazhab dan masing-masing ta'assub ataupun fanatik dengan mazhab-mazhab masing-masing. Juga termasuk ke dalam maknanya ta'assub kesukuan. Okey, apa maksud fanatik ataupun ta'assub? Kita ni kalau pandangan, kita nak ambil pandangan satu mazhab, masalah tuan-tuan, tidak ada masalah. Kami pernah bincangkan di peringkat jabat dulu, so saya duduk di isnad dulu, kami bincang berkenaan boleh tak mana-mana salah satu daripada 4 mazhab ni, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i ataupun Ahmad Ibn Hanbal, kita pilih satu mazhab ni untuk diamalkan di Malaysia, boleh tak? Jawabnya boleh, tak ada masalah, mafi muskilah, tidak ada masalah kata. Okey, jadi yang maksud ta'assub tu apa dia? Yang maksud ta'assub ni kalau kita dah mula menyalahkan, sedangkan benda tu dalam perbincangan mazhab lagi. Pagi tadi saya ada bagi contoh, ada orang yang dia baca hadis Aisyah radhiyallahu anha sebut Nabi SAW tak pernah solat duha, dia baca kat situ. Gambarnya dibuka Sahih Muslim tu, dibaca hadis tu pun ditutup terus. Dah lah masuk Facebook, typekan Facebook, solat sunat duha sebenarnya adalah bid'ah. Ada orang buat lagu tu. Pembacaan yang singkat, pemikiran yang tak terbuka, rujukan yang sangat-sangat lemah, tapi berani nak masuk kat Facebook tu, nak ceramah kat depan ke, ada belaka perangai lagu ni, kita kan. Sedangkan kita kata perkara ni luas dia punya perbincangan dia. Okey, jadi kalau kita nak ambil pandangan satu mazhab dalam satu perkara yang barangkali tidak ada kata putusnya daripada Nabi SAW, tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau pandangan tu masih dalam pandangan yang muktabar, kita menyalahkan pandangan tu, yang tu tak boleh tuan-tuan. Okey, sebagai contoh, memang jelas hadis Nabi SAW sebut bahawasanya sahabat kata waktu Nabi tasyahud dia menggerakkan jari dia. Tapi dalam hadis tu sahabat tak pernah cerita gerak macam mana, tu masalah dia. Sebab tu berbeza. Al-Imam Abu Hanifah kata digerakkan jari sewaktu disebutkan la, asyhadu an la ilaha illallah. La dengan ilah gerak jari, dia kata. Al-Imam Malik kata gerak kiri kanan, sebab aku nampak cucu-cucu sahabat gerak kiri kanan. Al-Syafi'i kata gerak macam mana pun boleh, janji naik turun tu kira gerak. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal kata digerakkan ketika kalimah Allah Azza wa Jal, sebab nak menandakan kebesaran kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang saya sebut macam ni, ada orang tanya, sekarang ni Nabi buat macam mana? Beritahu kat saya Nabi buat macam mana. Hadis dia cuma beritahu Nabi menggerakkan jari, dia tak beritahu gerak macam mana. Tak ada hadis kata gerak macam mana. Jadi sebab tu 4 mazhab ni ada pandangan di masing-masing. Kalau tuan-tuan nak ambil, saya setuju dengan pandangan Ahmad Ibn Hanbal, silakan. Tapi jangan kata orang yang ambil pandangan Abu Hanifah tu sesat, jangan macam tu. Itu maksud ta'assub. Nak ikut mazhab tu ya juz, tak ada masalah, itu hak masing-masing. Tapi ta'assub tu bila kata selain daripada yang kita ni salah, tak boleh macam tu tuan-tuan. Okey, kita kena, sebab tu kalau kelas-kelas fiqh yang masuk adalah juga masuk berkenaan dengan fiqhul muqaranah, iaitu fiqh perbandingan di antara 4 mazhab. Pada saya, kalau ada kemampuan untuk kita mengaji tu, bukan kata kita nak sampai ke tahap menguasai 4 mazhab, yang tu mustahil. Tak ada orang yang otak dia terlalu besar sehingga kan boleh menguasai semua 4 mazhab, tak ada. Satu-satu mazhab ada, tapi 4 mazhab dia pakar, tak ada orang yang otak dia sebesar tu, tak ada kata. Okey, tetapi paling kurang pun kalau kita dengar, kita tengok, maksudnya okey, pandangan dalam mazhab lain hadis yang sama, mereka pandang macam ni, mereka pandang macam tu. Yang tu pun saya kira satu perkara yang baik. Bukan untuk kita nak jadi pakar dalam bab tu, sebab kalau pakar tu bertahun-tahun dah perlu. Tapi paling kurang pun dia melahirkan rasa hormat tu pada pegangan orang lain. Kalau dapat hak tu pun cukup dah tu, cantik dah tu. Okey, kot lah kita kata tengok orang lain buat daripada kita. Taklah cepat kita kata hak tu bid'ah tu, tak cepat sangat macam tu. Paling kurang pun kita kata barangkali ada pandangan yang sebut macam tu, kita nak kena tengok dulu. Kalau dapat semangat tu pun cantik dah tu. Sebab apa? Kalau ada semangat sedemikian, baru kita boleh nak realisasikan ni. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Okey, kalau nak bagi tak pecah belah ni memang tak ada jalan lain. Kita kena faham satu sama lain. Yang tu memang saya ingat tak ada shortcut lah tu. Memang kena ngaji lagu tu lah. Baik. Juga termasuk dalam maknanya ta'assub kesukuan. Ta'assub dari sudut kabilah, dari sudut darah, dari sudut kenegerian. Hak tu pun ada juga. Saya ingat walaupun
masyarakat kita ni tidak sekuat masyarakat Arab, tapi nak kata tak ada tu bohong dah. Bohong dah. Nak kata tak ada tu, tak ada. Memang ada, memang ada. Mana-mana saya pergi, saya pernah merantau banyak negeri, kata memang mana-mana negeri pun ada dia punya apa? Dia punya tak, dia bukanlah taksub, tapi semangat dia tu memang ada. Mesti ada. Baguslah pun ada pun. Ini sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman awal keislaman, perpecahan antara suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belahkan agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggungjawab kamu terhadap mereka. Masya-Allah. Maknanya berdasarkan ayat ini, Nabi SAW tidak tanggungjawab di atas perpecahan mereka akibat keingkaran mereka menuruti ajaran Allah. Malahan Nabi SAW menegaskan dalam hadis daripada Mut'aim bin Jubair bahawa baginda SAW tidak memperakui mereka sebagai umatnya. Maknanya dosa besar jikalau terlalu taksub ataupun fanatik kesukuan. Ini insya-Allah kita sambung minggu depan lah. Okey, dia sebut terlalu taksub ataupun fanatik kesukuan. Nak ikut tak ada masalah. Hak yang tak bolehnya taksub. Yang tak bolehnya fanatik sehingga kan kita menyalahkan yang lain. Itu tak boleh. Ini dalam bab fiqh, dalam bab akidah tak ada pilihan. Akidah mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan kata ustaz kata Syiah boleh ke? Mampu dah. Ini dalam bab fiqh. Bab akidah tak boleh. Okey, wallahu alam. Baik, saya ingat sampai situ aja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha